salam transformasi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Puan Kasturi bertemu kembali dalam video ini bertujuan untuk menerangkan cara bagaimana merekod data nilang pagi tahun 2021 oleh murid dengan menggunakan sistem IQ Nilam yang diperkenalkan oleh KPM baru-baru ini. Jom kita lihat cara bagaimana merekod data nilam oleh murid dengan menggunakan laptop anda di rumah masing-masing. Itulah dia langkah pertama. Buka Google Chrome dalam laptop anda. Paparannya seperti mana saya tunjukkan ini. Langkah kedua iaitu type URL yang dipaparkan itu http://iqnilam.moe.gov.my/ Anda perlu type URL tersebut dalam bar Google Search itu. Ini adalah rupa log masuk. Anda akan lihat paparan utama sistem IQ Nilam dengan log masuk di situ. Di sini anda perlu klik sign in, log masuk, sign in with ID D5. Paparan ini pula menunjukkan anda perlu memasukkan ID murid masing-masing. Di sini saya tunjukkan contoh bagaimana anda perlu masukkan ID anda. Jika anda lupa ID, sila hubungi guru kelas ataupun guru ICT anda. Dan juga klik seterusnya. Pada bahagian ini, anda perlu masukkan password anda dan klik seterusnya. Beginilah rupanya paparan borang maklumat bahan bacaan murid. Anda akan lihat profil murid, pastikan nama anda tertera di situ. Dan di bawahnya anda akan lihat jumlah buku, jumlah bahan bukan buku dan jumlah bacaan keseluruhan. Dan jumlah ini akan tercatat setelah anda masukkan semula data maklumat bacaan murid. Di ruang ini terdapat maklumat murid. Anda perlu sema nama sekolah, sekolah jenis kebangsaan Tamil Ladang Seremban. Pastikan kelas anda adalah betul. Dan di bawah ini adalah log masuk. Dia akan tunjukkan tarikh kali pertama anda dan juga kali terakhir anda login dalam sistem IQ Nilam ini. Jom kita lihat ruang item A, B, C dan juga D. Dalam bahagian A terdapat maklumat bahan bacaan. Nombor 1, nama, judul atau tajuk bahan bacaan. Anda perlu masukkan tajuk sama ada buku cerita atau bahan bukan buku di situ dan pilih bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Tamil. Tahun terbitan, pengarang dan juga penerbit dan semua maklumat ini akan tercatat dalam bahan bacaan yang anda baca tadi. Kemudian kita lihat item B, jenis bacaan. Buku fiksyen, nyatakan bilangan muka surat. Buku bukan fiksyen, bukan buku dikategorikan sebagai majalah, novel dan juga surat khabar. Pilih item yang betul dan juga yang keempat, bahan digital. Jika anda baca dengan melayari internet, sila copy dan paste link URL tersebut pada ruang yang disediakan. Yang ini adalah ruang C, iaitu rumusan. Rumusan atau sinopsis bahan bacaan. Murid perlu menulis rumusan daripada bahan bacaan yang dibaca tadi. Bahagian D pula, aktiviti pengayaan. Sila pilih jenis aktiviti pengayaan yang dilakukan semasa atau selepas pembacaan ini. Dan rumusan adalah wajib dibuat dan anda boleh pilih aktiviti lain iaitu amali, melukis, mengeja, lakonan, bercerita,
mendeklamasikan saja, komen, catatan, pengucapan awam, nyanyian dan lain-lain. Jika anda lihat di sini pula, nombor 8, aktiviti lain-lain. Di sini anda akan pilih selain daripada aktiviti pengayaan, anda boleh catatkan aktiviti tersebut di ruang yang disediakan di sini. Dan akhir sekali, setelah siap diisi semua item-item di atas, anda perlu klik simpan untuk menyimpan semua data maklumat bacaan anda. Jom kita lihat cara bagaimana merekod data nilam oleh murid dengan menggunakan telefon bimbit di rumah. Inilah dia paparan utama. Anda perlu buka Google Chrome dalam telefon anda. Setelah anda lihat Google Search di situ, anda perlu type URL di bawah iaitu http://iqnilam.moi.gov.my/ dan juga klik Search. Inilah dia paparan utama yang anda lihat semasa menggunakan laptop tadi, iaitu log masuk, sign in with ID delima. Kemudian anda perlu masukkan ID murid seperti yang saya tunjukkan ini. Masukkan ID anda. Masukkan ID, anda perlu masukkan password dan klik next. Berikut adalah paparan profil murid. Pastikan nama anda betul dan anda akan lihat wajah anda di situ. Maklumat murid nama sekolah, kelas dan juga kali pertama dan kali terakhir anda log masuk dalam sistem ini. Ini adalah bahagian ruang A. Sama sahaja, anda perlu masukkan tajuk atau judul bahan bacaan anda dan juga pilih bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Tamil, tahun terbitan, nama pengarang dan juga penerbit. Di sini anda perlu isikan jenis bacaan, buku fiksyen dan juga nyatakan bilangan muka surat. Buku bukan fiksyen, bukan buku di sini sama sahaja seperti majalah, novel ataupun surat khabar. Bahan digital, anda boleh copy URL daripada internet ataupun bahan yang anda melayari internet. Isikan ruang item C. Anda perlu isikan rumusan atau sinopsis bahan bacaan walaupun anda menggunakan telefon bimbit anda. Isikan ruang item D iaitu aktiviti pengayaan. Sila pilih jenis aktiviti pengayaan yang anda lakukan semasa atau selepas pembacaan. Dan rumusan adalah wajib dibuat di bahagian C tadi. Langkah terakhir, aktiviti lain-lain, anda boleh nyatakan apakah aktiviti yang anda lakukan selain daripada aktiviti pengayaan. Dan akhir sekali, anda perlu klik butang simpan untuk menyimpan segala maklumat anda yang tercatat di situ. Baiklah, ini adalah rak pustaka digital SDLS. Jika anda mahu bahan bacaan yang lebih banyak, anda boleh melayari yang tertera di sini, https://anyflip.com bookcase HQUUSD. Anda boleh mendapatkan bahan bacaan yang lebih untuk mencatat bahan bacaan dalam sistem IQ ini. Itu sahaja untuk kali ini. Saya berharap semua maklumat yang saya berikan tadi berguna untuk anda di rumah untuk mengisi data nilam dalam sistem IQ Nilam ini. Semoga anda mencuba di rumah masing-masing. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.